Jadi itulah cerita dia. Sayyidina Ubadah bin Samit ni punya sungguh nak melaksanakan semua arahan Nabi, sehingga dia selamba je menyumbat mulut orang sedang memuji Sayyidina Muawiyah bin Sufyan dengan tanah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menyatakan bahawa Sayyidina Ubadah bin As-Samit adalah merupakan salah seorang daripada 5 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Al-Ansar yang berperanan dalam mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi berlaku juga pengumpulan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi. Kumpul tapi tidak ada dibuat masa yang banyak. Kumpul maknanya tulis kat tulang-tulang apa semua dikumpulkan dalam satu rumah. Beliau telah meninggal dunia, Sayyidina Ubadah bin As-Samit telah meninggal dunia pada tahun 34 Hijrah. Saya rasa yang lebih menarik Hijriah daripada, rasanya yang lebih tepat bukan 34 Hijrah. Yang selalunya orang guna 34 Hijriah. Kita betulkan sama-sama Hijriah. Pengarang tak pasti lagi. Betul. Okay. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 34 Hijriah ketika berumur 72 tahun dan dikebumikan di Baitul Maqdis radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Okey. Itu sedikit tentang Sayyidina Ubadah bin As-Samit yang meriwayatkan hadis kita pada hari ini. Keterangan hadis. Hadis yang ke-9 ni adalah hadis yang panjang, dan keterangannya agak detail. Di Mansurah saja hadis ni dua kali kelas baru dapat habis. Saya tak tahulah orang sini macam mana. Hadis ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membawa kepada satu persepakatan yang dimeterai dalam satu pertemuan bersejarah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa para pemuka Yathrib, nama-nama bagi Al-Madinah Al-Munawwarah, daripada golongan Al-Aus dan Al-Khazraj dalam satu pertemuan di satu tempat yang bernama Al-Aqabah. Orang Arab yang tinggal di Madinah, di Yathrib sebelum hijrah Nabi, sebelum kedatangan Nabi, mereka dah banyak kali dengar daripada mulut para pendeta Yahudi bahawa akan bangkit Nabi akhir zaman. Dan kata Yahudi, nantilah kami join Nabi tu, kami perang kamu. Jadi Rasulullah setiap kali musim haji, Nabi pergi ke setiap kabilah-kabilah menyatakan Islam. Akhirnya sampailah Nabi bertemu dengan golongan Aus dan Khazraj yang datang ke Makkah dalam musim haji. Mereka datang juga yang menunaikan haji di Baitullah Al-Haram, walaupun dengan tradisi yang sudah dicampur aduk dengan tradisi dan juga syariat Nabi Allah Ibrahim. Orang perempuan tawaf bogil, orang bogil. Cuma orang perempuan tawaf malam jadi orang tak nampak, orang lelaki selamba tawaf siang-siang. Kita kan power kan. Lepas tu talbiyah, kalau kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kan, kami datang ya Allah, kami datang, kami sambut seruan kamu ya Allah, tiada syirik bagimu. Tapi orang musyrik Mekah tukar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwalak. Tiada syirik bagimu ya Allah, melainkan adalah beberapa tiada syirik bagimu ya Allah, cuma ada beberapa Tuhan. Dia memang ganglah kamu, syirik kamu. Habis ditukarnya talbiyah. Jadi Nabi SAW sampaikan Islam pada setiap kabilah ketika mana mereka datang ke Makkah untuk menunaikan haji pada musim haji. Dan ketika Nabi sampaikan Islam kepada orang Yathrib, mereka kata, adakah ini, mungkin inilah Nabi yang dijanjikan dan sering disebut oleh orang Yahudi di Madinah. Akhirnya mereka kata, daripada Yahudi masuk Islam dulu, kita masuk Islam. Dan akhirnya mereka kata masuk Islam, dan berlakulah pertemuan bersejarah malam Lailatul Aqabah. Orang semua tengah tidur lah, tengah malam Nabi SAW dengan Sayyidina ditemani oleh Sayyidina Al-Abbas, bapa saudara baginda, bertemu dengan 12 orang daripada golongan Aus dan juga Khazraj ini dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Daripada golongan, dalam satu pertemuan di satu tempat yang bernama Al-Aqabah. Aqabah itu tempat, berarti dinamakan sebagai perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah nama syaratnya. Pertemuan bersejarah ini dinamakan dengan perjanjian Al-Aqabah pertama. Ramai 12 orang lelaki telah berjanji setia dengan Rasulullah SAW untuk berakhlak mulia dan menuruti perintah Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini, kata Rasulullah, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga Allah Taala memuji Nabi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Kamu ni wahai Rasulullah, kamu berada di atas akhlak yang mulia. Kata Syekh Sa'ad Jawish, muraikan hadis, dia kata, kalau akhlak mulia tinggi ni, Nabi tinggi daripada akhlak yang mulia lagi. Pujian yang begitu menakjubkan daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama ni, Nabi minta supaya tidak mensyirikkan Allah. Sebab itu adalah penyelamat yang akan memastikan seorang itu tidak akan kekal dalam binasa Allah. Dan Nabi kata jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak-anak. Itu kesemuanya adalah akhlak-akhlak mulia yang hilang dalam jiwa dan juga jati diri orang Arab ketika itu. Seramai 12 orang lelaki telah berjanji setia dengan Rasulullah SAW untuk berakhlak mulia dan menuruti perintah Rasulullah SAW. Selepas daripada perjanjian Al-Aqabah pertama ini, Rasulullah SAW telah mengutus seorang sahabat baginda di Makkah yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk pulang bersama-sama dengan 12 orang sahabat Rasulullah SAW dari Yathrib, bagi menjadi guru kepada masyarakat Yathrib agar mereka dapat mempelajari Islam dan Al-Quran. Jadi Sayyidina Ubadah bin As-Samit pulang semula ke Madinah, ke Yathrib, dan Nabi hantar seorang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair, guru Al-Quran pertama yang dihantar ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengajar orang Madinah Islam dan juga Al-Quran. Bayangkan para sahabat di Madinah masuk Islam, semuanya berada dalam pahala Sayyidina Ubadah bin As-Samit bersama sekali dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sebab Sayyidina Ubadah bin As-Samit di antara orang yang menyampaikan Islam, mengembangkan Islam di Madinah, sehingga habis Madinah tak ada yang mensyirikkan Allah. Bayang, orang Arab semua bakal masuk Islam. Akhirnya lepas tu yang tinggal Yahudi yang tahu tentang Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi kerana Nabi bukan daripada Bani Israel. Sebab ini bagian daripada Bani Ismail. Kerana itu maka hasil daripada kesungguhan Sayyidina Mus'ab bin Umair dan para sahabat Rasulullah SAW yang lain dari golongan Al-Aus dan Al-Khazraj dalam menyebarkan Islam di Yathrib, akhirnya berlakulah selepas itu perjanjian Al-Aqabah kedua, yang akhirnya membawa kepada peristiwa Al-Hijrah, yang merupakan batu loncatan kepada tertubuhnya kerajaan Islam yang pertama di Yathrib, yang ditukar namanya kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, atau nama maksudnya bandar yang bercahaya. Kata Syekh Yusri bin Rushdi, Madinah itu dinamakan sebagai bandar yang bercahaya kerana adanya Rasulullah SAW. Tanpa Nabi tiadalah cahaya bagi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebut tentang Madinah ataupun Yathrib ni, saya teringat perjalanan tadi. Ada saya pernah terbaca ketika putarannya kami baca Al-Khasa'is Al-Kubra dengan Syekh Yusri bin Rushdi, dan saya sempat murajaah bahasa tersebut. Ada satu ayat yang disebut dalam kitab Taurah, dan benda itu diriwayatkan pada zaman Nabi dulu. Hari ini kalau kita buka Taurah, Injil, tak jumpa benda ni. Tetapi disebut bagaimana Madinah itu sudah dijanjikan sebagai tempat hijrah Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sendiri memang tahu bahawa Yathrib akan menjadi tempat hijrah Madinah. Sebab dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi telah diminta oleh Sayyidina Jibril turun di bawah tempat. Untuk apa? Solat 2 rakaat di situ. Di Mesir Nabi pernah sampai. Nabi sampai Mesir kat mana? Dekat bukan Siwa Di mana? Bukan Kairah. Contoh saya koma di mana? Itu Saina, itu Saina ataupun Tur Sina ataupun Tur Sinin. Semua tu ada nama kepada gunung Tur Sina. Tur Sina, Tur Saina, Tur Sinin, semua sama. Ketika mana Nabi SAW sampai, lalu dengan buruk nak pergi ke Masjid Al-Aqsa, Nabi sampai ke Mesir. Antara sebelum tu sampai Madinah dulu lah, sampai Madinah, Nabi Sayyidina Jibril kata kita turun sembahyang 2 rakaat situ. Dan akhirnya Nabi tanya, di mana setia sekarang ni? Sayyidina Jibril yang bawa Nabi ketika tu kata, di sini adalah Yathrib, tempat anda akan berhijrah atau nanti. Rasulullah sudah tahu bahawa baginda akan
dihantar akan berhijrah ke Yathrib. Dan antara tempat yang singgah adalah di Tur Saina. Sebab tu bila kawan-kawan pergi ziarah tu, pergi naik Gunung Tur Saina tu, kena rasa gembira sebab kita sampai ke tempat yang Nabi pernah solat 2 rakaat di situ. Dan sini juga menunjukkan bahawa tempat-tempat yang ada keberkatan kerana ada kesan-kesan orang-orang soleh. Tempat Allah munajat dengan Nabi Musa, tempat Masyitah antaranya 2-3 tempat. Tempat kubur Nabi Musa sendiri, Nabi singgah, Nabi nampak Nabi Musa sedang solat di kubur dia, di kubur baginda. Nabi Musa dikatakan dikebumikan di Baitul Maqdis. Jadi tempat-tempat ini para ulama mengatakan disunatkan untuk kita mengambil keberkatan tersebut dengan solat. Buktinya Rasulullah sendiri diminta untuk solat di atas Gunung Tur Saina dan beberapa tempat yang lain. Jadi bila sampai Gunung Tur Saina tu, kawan-kawan berasa gembira sebab kita sampai ke tempat yang Rasulullah pernah sampai. Jadi Madinah juga adalah tempat yang Nabi sampai. Okey, cerita saya nak khabar ke kawan-kawan ni, ada satu ucapan di dalam kitab Taurat yang disebutkan oleh Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar. Dia ni sezaman dengan Nabi tapi masuk Islam bersama Sayyidina Umar. Dia baca Taurat lah. Betul ke? Nanti dulu kaji dulu, buat kajian. Betul ke Nabi Muhammad ni Nabi? Habis wafat Nabi, rugi dia tak jadi sahabat. Sebab dia sezaman Nabi tapi tak beriman dengan Nabi ketika hayat Nabi. Akhirnya tak jadi sahabat. Dia jatuh jadi tabi'in walaupun sezaman Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar tak beriman juga. Akhirnya zaman Sayyidina Umar dia kata, tak boleh ni, lambat lagi naya, biar masuk Islam cepat. Makanya masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar. Saya tak pernah jumpa, tapi katanya Ustaz Nazrul, dia pernah jumpa dalam buku dia, buku yang dia baca. Zaman Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar pernah panggil Ka'b al-Ahbar baca Taurat dalam masjid Nabi. Cerita ke kami apa yang ada dalam Taurat. Dia pun baca Taurat dalam masjid Nabi. Maknanya kalau baca Yasin kami bantu apa sangat dah lah. Boleh sangat lah. Taurat pun boleh dibaca dalam masjid Nabi pada zaman Sayyidina Umar. Cuma saya ni pribadi tak pernah jumpa benda tu. Baik, dalam ucapan yang disebut oleh Ka'b al-Ahbar, dia ni asalnya pendeta Yahudi. Dia ni orang Yahudi, pendeta Yahudi. Dia baca dalam Taurat, akhirnya selepas masuk Islam dia mendedahkan isi kandung Taurat yang pada zaman dia. Hari ni baca tak jumpa dah. Saya ada kegemaran, saya suka selak juga kitab Taurat yang ada pada hari ini, Old Testament, New Testament. Rajinlah kadang-kadang baca betul gelap seorang teruk betul. Koma mengata ke Tuhan memang buat Yahudi ni dia kata Tuhan teruk semua. Allah sedih, menyesal buat manusia tengok orang jahat. Kalau tahu tak buat, dia buat Allah Ta'ala macam bapak dia dia korang semua dia kata Allah Ta'ala menyesal, dia tengok orang jahat, Allah Ta'ala menyesal. Kalau tahu macam ni tak jadi nak buat orang. Dia ingat Tuhan macam dia. Allah Ta'ala bertumbuk dengan Nabi Ya'qub, lepas tu kalah pula. Dalam Taurat semua disebut Nabi Ya'qub bergusti dengan Allah Ta'ala. Nabi Ya'qub tak tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berupa dalam bentuk orang. Tengah malam masuk rumah, terkejut Nabi Ya'qub, lawan. Ingatkan pencuri dia sebut. Lawan. Akhirnya Nabi Ya'qub berjaya gelik ke apa, saya tak tahu istilahnya kan dia. Allah Ta'ala kalah. Dan Allah Ta'ala minta dilepaskan. Tolong lepaskan saya, subuh nak masuk. Nabi Ya'qub boleh, tapi dengan syarat doakan saya. Lepas tu Nabi Ya'qub kata, siapa kamu? Kata Allah Ta'ala, saya takkan tak tahu lagi. Akhirnya barulah Nabi Ya'qub sedar itu adalah Allah. Nah ini betul. Allah Ta'ala kena pukul, kena lanyang. Itulah sifat Allah Ta'ala yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi. Wal'iyazbillah al-Zali. Di dalam Taurat, nak sampai ke situ dah sampai. Satu ucapan disebut Ka'b al-Ahbar dedahkan, nak cerita orang Yahudi ni mereka sangat-sangat rugi. Pada zaman Nabi mereka sangat rugi. Mereka telah menjumpai kebenaran tersebut tapi mereka dengki dengan keturunan. Mereka sanggup bayar dengan kekal api neraka Allah SWT. Moga-moga Allah tak jadikan kita macam ni. Kebenaran depan mata, tahu dah, tapi kerana dengki tak ikut kebenaran. Tak, biar saya nak sting dengan saya juga. Dalam Taurat sebab apa? Muhammadun Rasul. Ni Ka'b al-Ahbar ni cerita ni. Muhammadun Rasul Abdi al-Mukhtar, la fadhun wala ghaliz wala sakhabun fil aswaq wala yujzi'u bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfir, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Taibah wa mulkuhu bisyam. Dalam Taurat mungkin dia datang dari Allah Ta'ala, kita tak tahu mungkin ayat ini betul tapi maksud dia sangat betul. Tapi adakah dia memang ucapan Allah Ta'ala, tak pasti.
Cuma Ka'bul Ahbar yang diwarisi Taurah bersama dia, itulah antara ayat yang ada dalam Taurah. Dia ada apa? Muhammadun Rasul. Muhammad adalah Rasul. Abdi al-Mukhtar, baginda adalah hamba-Ku yang terpilih. Dalam Taurah sebut, la fadhun wala ghaliz, baginda bukan seorang yang pemarah, dan baginda bukan seorang yang bersuara tegas, suara keras. Wala sakhabun fil aswaq, baginda bukan seorang yang meninggi suara di pasar-pasar. Sebab tradisi orang, kalau dia hebat, dia power zaman dulu, dia masuk pasar, dia buat ayo. Bawa apa? Sebab dia orang kaya. Tapi Nabi masuk pasar dalam keadaan begitu tawaduk. Nabi cakap dengan penuh lembut. Disebut dalam Taurat, wala sakhabun fil aswaq, baginda bukan seorang yang bersuara tinggi di pasar. Wala yujzi'u bis sayyi'ati sayyi'ah, baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi baginda pemaaf, dan baginda seorang yang sering meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mauliduhu bi Makkah, kelahiran baginda di Makkah. Wa hijratuhu bi Taibah, tempat hijrah baginda adalah Taibah, nama lama kepada Yathrib. Wa mulkuhu bi Syam, kerajaan baginda adalah Syam. Kata Syekh Yusri ketika menguraikan cerita ni, maksud kerajaan baginda di Syam adalah Baitul Maqdis. Apabila umat Islam dapat memegang Baitul Maqdis, maka akan kuatlah umat Islam. Tapi kalau Baitul Maqdis jatuh daripada genggaman umat Islam, maka akan hancurlah, akan rosaklah masyarakat umat Islam macam itu. Dan kita merasai perkara tersebut. Hari ini Baitul Maqdis bukanlah genggaman umat Islam. Tengok apa yang berlaku kepada umat Islam sendiri. Baik, sebab itu sebenarnya Nabi sudah mengetahui bahawa baginda akan berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah bil Habibi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian Al-Aqabah pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta para sahabat baginda agar berakhlak dengan akhlak-akhlak mulia dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang akan membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta mereka agar tidak akan mensyirikkan Allah dengan sebarang perkara pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kecil, tidak akan melakukan penipuan dan penustaan, tidak akan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dan para pemimpin yang lain apabila arahan mereka tidak berlawanan dengan kehendak Allah Taala dan Rasulnya. Jadi dalam hadis ini yang Nabi minta peringkat awal, taat kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina. Saya ketika baca hadis ini, saya rasa macam ada satu kaitan. Tapi tak tahulah apakah yang saya fikirkan ini betul atau tidak. Kalau kita tengok pertama Nabi sebut, bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'a, janji setia dengan saya betul-betul, kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah SWT. Labbaik ya Rasulullah, la nuridu an nusyrika Allah azza wa jalla bi syai'in ma. Kita tengok pertama tidak mensyirikkan Allah. Kemudian Nabi kata apa? Wala tasriku, jangan kamu mencuri. Kemudian Nabi sambung, wala taznu. Saya terfikir apa kaitan di antara turutan ucapan baginda ini. Tak tahu lah betul tak betul kan. Ini saya tak jumpa lagi tak, tapi saya cuba fikir-fikir. Mungkin betul Allah Ta'ala ala wa'ala. Tengok bila orang mencuri, dia akan masuk rumah. Mencuri ni bukan dalam fiqh Islam. Kalau kita orang tengah jalan tu bawa laptop, tiba kita pergi geser-geser dia, ambil laptop lari. Walaupun orang yang kata tercuri, tapi dalam Islam dia tidak namakan sebagai sarikah. Maknanya kalau dapat ditangkap orang tu tidak akan dikenakan hukum potong tangan. Dia dikenakan hukuman takzir. Ni yang banyak sangat orang nak tikai hukum hudud ni. Dia bukan tahu pun. Sebab apa syarat kata jangan potong tangan? Sebab orang tu senang nak dapat, kita dapat dia tengok depan mata. Yang memang kena potong tangan ni, bayangkan macam mana apabila dia masuk rumah orang tak sedar. Dalam Islam boleh diletakkan yang curi boleh potong tangan ni. Maknanya kalau harta itu disimpan molek, kalau yang tuan punya barang, rumah pun tak kunci, motor letak ke bawah tak bangga. Asal tak bangga? Allahu Hafiz. Allah jaga ya akhi. Dia lupa Nabi masih esok pun ikat burak di Masjid Al-Aqsa, di tiang Masjid Al-Aqsa. Dikatakan ini tiang ratapan.
Tawakal, ya tawakal, tapi mesti al-akhdhu bil asbab. Allah suruh kita bertawakal itu dari sudut hati. Tapi dalam masa sama Allah meminta kita untuk lakukan satu ibadah, iaitu apa? Al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebarang sebab yang boleh menjaga kita. Kamu nak bertawakal, lepas itu hati kamu. Sebab tidak mendatangkan kesan. Tapi dalam masa sama kita beribadah kepada Allah dengan mengambil sebab. Kalau orang tu barang dia tak simpan balik, lepas tu hilang. Orang yang curi tu dapat ditangkap, dia boleh potong tangan tak? Tak boleh. Sebab salah orang yang curi tu satu hal lah. Yang barang tadi, makna dia jual. Maknanya kalau kita simpan balik, contoh macam motor saya, rantai depan beli 2 rantai, ikat tayar depan kat pokok satu, tayar belakang panjang sikit, ikat ke pokok yang sama, 2 rantai lah. Lepas tu di rantai motor sini 2 mangga, 4 mangga. Kemudian alam lagi. Kalau kena curi juga, memang orang ni memang kena layak sangat betul tangan. Memang jahat sangat-sangat. Betul tak? Tapi sama saya kata jangan mencuri. Bila orang mencuri, selalu orang curi orang masuk rumah. Bila masuk rumah, dia akan nampak orang tidur. Tak selalu orang curi tengah malam. Siapa orang tak berani curi kan? Orang tengah tidur, dia akan tengok orang lelaki tidur, dia akan tengok orang perempuan tidur. Biasanya dia tengok orang perempuan tidur, tahu perempuan. Orang perempuan tengok orang lelaki tidur, mungkin nampak ngeri. Tapi bila orang lelaki tidur, orang perempuan tidur, dia mungkin akan rasa mula. Akhirnya Nabi balas dengan ucapan tadi, wala taznu, jangan zina. Sebab bila kamu mencuri, seakan-akan kamu akan nampak orang nak keadaan tak sepatutnya, kamu akan terfikir nak berzina. Nabi kata wala taznu. Kemudian Nabi sambung, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak. Sebab bila dia orang berzina, dapat anak, jangan buat maksiat dan seterusnya. Wala taqtulu auladakum. Kemudian bila berzina, kadang-kadang tuduh orang lain pula berzina. Tapi kata wala taqtu bi buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kamu datangkan saksi palsu. Kamu buat pendustaan di hadapan kamu dan di belakang kamu. Nampak tak seakan-akan ada urutan kaitan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu sejauh mana pandangan saya ini benar atau tidak. Allah Taala a'lam. Okey, selesai itu. Hadis ini juga menerangkan bahawa Allah Taala akan memberikan ganjaran pahala kepada mana-mana individu yang melakukan perkara-perkara di atas. Dia ikut perjanjian tadi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak buat sekian, maka Nabi kata orang ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi yang memungkiri janji dengan melanggar ketetapan di atas, sekiranya mereka dihukum dengan hukum Allah Taala di dunia, mereka akan terlepas daripada azab Allah Taala yang maha pedih di akhirat kelak. Hukuman Allah, hukuman hudud, hukuman qisas yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah kepada para pemerintah, walaupun nampak ngeri, tapi di sebalik hukuman itu adalah rahmat. Mereka terlepas daripada diazab oleh Allah di akhirat. Orang yang dia dah kahwin, dia berzina pula, apa hukuman Islam? Penjara sampai mati. Kalau sabit tu, nak sabit tu macam separuh mustahil lah. 4 orang saksi yang adil, lelaki pula. Kenapa orang lelaki? Sebab orang perempuan, kata Syekh Muslim Rushdi, dia tak sanggup nak tengok benda-benda kecil ni. Orang perempuan selalu dia tengok benda-benda ngeriat. Apa yang akan dia buat? Tengok orang kena bunuh, apa buat? Jiwa dia. Orang lelaki yang akan nampak, dia nak ambilkan pasti betul kena bunuh dia. Betul orang tengah buat apa ni? Dia fokus. Orang lelaki. Orang perempuan dia tak tergawak untuk lihat benda-benda begini. Sikap naluri keibuan dia. Sebab tu orang perempuan kalau jadi saksi, dia akan tersilap dalam masalah jenayah. Sebab jiwa dia tak mampu. Kenalah dia sebagai orang perempuan. Sebab dia nak jaga anak. Bayangkan kalau dia jiwa kasar macam orang lelaki, habis anak. Kata guru saya, kalau orang lelaki jadi ibu, takai yirmi fil bahr, dia kata. Siapa kata? Mula-mula dah lah. Geram sangat, lempar ke laut. Kalau orang lelaki tapi orang perempuan sabar. Baik. 4 orang saksi yang adil, tengok akhirnya kena. Dia kalau dia kena rejam sampai mati, kita nampak ngeri. Tapi kalau selepas dia mati nanti, dia akan bersyukur, terima kasih kepada kita, sebab kamu telah menyelamatkan saya daripada azab oleh Tuhan akhirat. Adakah azab Allah Ta'ala lebih ringan dibanding mengejam? Tidak. Azab Tuhan lagi geri, lagi ganas. Mati semua akan mati. Cuma orang ni mati accident, orang ni mati pecah kepala, orang ni mati kena pukul, orang ni mati kena perang, orang ni mati sak dadah, macam-macam. Tapi semuanya mati. Cuma awak tahu awak mati bila, kalau dikenakan hukuman mati. Tapi sebalik itu ada rahmat. Sebab tu Nabi kata, wa man asaba min zalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratullah. Siapa yang melakukan
Dia tak menepati perjanjian tadi. Nabi kata jangan berzina, dia berzina. Nabi kata jangan curi, dia curi. Kena tangkap, diadili dengan hukuman yang begitu adil, dengan syarat-syarat yang begitu ketat, sampai akhirnya maka dijatuhkan hukuman hudud. Orang tadi diberikan kafarah, terlepas daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Mana lagi besar? Selamat di dunia itu selamat di akhirat. Semestinya selamat di akhirat. Jadi sebalik hukuman itu ada rahmat. Sebab tu Allah Ta'ala ni maha mengasihi, maha rahmat. Sehingga dalam neraka nanti Allah Ta'ala ada rahmat. Kata Syekh Sayyusi ketika baca hadis Sunan Tirmizi dulu 2-3 tahun lepas, sampai dalam bab neraka, orang ahli neraka ni dia kena azab, tapi dia dahaga. Ya Allah, nak air. Dia tahu dah air apa, tapi tak daya, mesti nak minum air juga. Rahmat Allah Ta'ala bagi air, biar air yang azab. Jadi sebagai azab ada rahmat. Bukan azab je, tak. Sebagai rahmat tu ada azab. Jadi sebagai azab ada rahmat, sebagai rahmat ada azab. Di neraka nanti lah. Jadi dalam hukuman hudud, di sebalik itu ada rahmat kepada orang yang dikenakan hukuman tadi. Namun sekiranya kesalahan mereka tidak diketahui oleh manusia di dunia ini, sehingga menyebabkan mereka tidak dihukum di dunia, maka berkemungkinan mereka akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Berkemungkinan juga mereka akan diazab dan diseksa oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak dengan keadilannya. Kalau tak kena di dunia, terlepas. Apa urusan dia? Fahuwa ilallah, kata Nabi SAW. Orang ni yang dia buat maksiat besar tadi, terlepas di dunia, orang pun tak tahu, dia pun tak cerita ke orang, dia pun tak mengaku, bahasanya kerana begitunya, dia urusan di akhirat nanti serah ke Tuhan. Kalau Allah mahu, Allah akan maafkan dia, ampunkan dia, langsung tak disentuh dia pindah ke Allah. Tapi kalau Allah mahu, Allah akan azab dia dengan sebab keadilan Allah. Maka itu di antara kegerunan bagi orang yang tak dijatuhkan hukuman di dunia, dia berada pada kehendak Allah SWT. Ini kerana Allah Ta'ala yang maha adil dan maha pengampun berhak untuk menentukan secara mutlak tanpa ada pihak yang boleh memaksa Allah Ta'ala dalam membuat keputusan sama ada ingin mengazab seseorang mukmin itu atau ingin mengampunkannya. Allah Ta'ala sahajalah zat yang maha adil dan maha penyayang terhadap hamba-hamba. Itu secara kasar kenaan dengan maksud hadis yang ke-9. Baik, kita lihat pengajaran hadis yang ke-9. Ya, apa pengajaran yang kita boleh timba daripada hadis yang ke-9 ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Pengajaran yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah menyatakan beberapa tindakan yang berat yang akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam kemurkaan dan kebencian Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang dinyatakan di dalam hadis ini sudah semakin berluasa dalam masyarakat Muslim Malaysia pada hari ini. Hari ini Nabi sebut pertama, Allah tusyriku billahi syai'an, jangan kamu mensyirikkan Allah. Hari ini masyarakat Islam terlalu lemah akidahnya sehingga gejala murtad berlaku dengan begitu dahsyat, sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang bertepatan dengan logik dan fitrah seseorang manusia. Sebab tu para hadirin rahmati Allah, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, dosa syirik. Sebab akal waras dia akan membawa seorang itu untuk syirik kepada Allah. Baru ni kami jumpa mufti wilayah. Beliau datang ke sini tengok anak. Jadi bila hari Jumaat lepas, Jumaat malam Sabtu, buat rekod Usrah Amali, jumpa beliau. Budak KL ni, sekolah KL. Jumpa dia cerita satu orang India. Dia ni setiap kali kelas, dia join sekolah, dia masuk, dia sekolah tu mesti bila tak suruh saya terlupa. Tapi kelas sekolah tu mesti begitulah. Bila ada pengajian agama, dia tak nak keluar. Orang ni keluar yang bukan Islam, dia tak nak keluar. Akhirnya dia terima Islam. Kenapa? Antara hujah dia terfikir, pensyarah tersebut batu. Kalau kita buat dia jadi lantai, kita pijak. Batu yang sama, kalau kita buat dia jadi rumah, jadi rumah. Tapi mengapa batu itu bila diukir jadi patung kita sembah? Sebab dia adalah batu. Kalau ditukar jadi lantai, kita pijak. Di dinding kita sandar, ditukar jadi batu, kenapa ada orang sembah batu?
Ni India ni, dia terfikir benda tu, dia namanya tak masuk Islam. Tapi oleh kerana umur dia ketika tu tak sampai tahap yang dibenarkan untuk menukar agama, 18 tahun,